forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar nasihat MP Ampang kepada MP Kepala Batas terhadap isu Lingua Ing ni. Sebentar saya baca sedikit dekat sini. Dakwaan Komplikasi Keluarga di APCT Mastura terus membukam. Ahli Parlimen Kepala Batas di Mastura Muhammad terus membuka dan mengelak daripada media hari ini selepas mendapat kritikan hebat kerana mendakwa ahli Parlimen Lingua Ing mempunyai hubungan dengan Chempeng dan Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew. Okey, mari dengar nasihat MP Ampang kepada MP Kepala Batas ini. Di akhir tak komen macam biasa. Sebelum saya akhiri, saya ambil kesempatan ini untuk membacakan satu ayat Quran. Sebab saya tersinggung dengan kata-kata daripada Rata Panjang tadi, iaitu Islam adalah agama perpaduan. Walaupun kita ni, saya sendiri orang Islam, walaupun mungkin ada di kalangan mengecap kita ni liberal dan sebagainya, saya ingin bacakan ayat Quran Tuan Sri Pengerusi daripada ayat Al-Hujurat ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang maksudnya kepada rakan-rakan yang bukan Islam, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah dahulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadi kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ini ayat Quran, tuan-tuan ahli-ahli parlimen. Saya mohon kita orang Islam, kadang-kadang kita dalam parlimen ini macam kita lupa. Islam mengajar kita satu perkara yang lebih baik, akhlak yang mulia. Tetapi saya bagi ayat Quran ini khusus kepada kepala batas, kerana jika tidak pasti maklumat-maklumat yang ada di luar sana, selidiklah dahulu. Jangan kami juga diperaibkan. Sokong Ampang. Jadi saya harap selidik dulu, jangan pecah belahkan. Ingat, kita agama Islam adalah agama perpaduan. Ini yang kita nak tuntut dan ini yang nak kita bukan. Itu saja Tuan Tan Sri Pengerusi. Terima kasih daripada Ampang. Baik. Ya, terima kasih Ampang. Kementerian Perpaduan Negara, kita ada melihat peningkatan sebanyak 11.3% dan juga ada sedikit pengurungan dan sedikit unjuran-unjuran yang kita teliti. Soalan saya kepada Menteri, dengan misi meningkatkan usaha baru menyatu paduan untuk membina tapak integrasi bagi mengukuhkan semangat muhibah dalam kalangan rakyat, adakah kementerian bercadang menyemak semula komposisi Indeks Perpaduan Nasional yang mengandungi 7 konstruk dan juga 34 dimensi demi memperhalusi dan menambah baik satu-satunya petunjuk prestasi utama bagi Kementerian Perpaduan yang dijangka mencecah 0.7%. Saya sebenarnya agak gembira kalau kita ada ukuran-ukuran ini, tetapi saya ada sedikit kerisauan kerana realiti di bawah ataupun realiti on the ground, dengan izin, polemik dan polarisasi antara kaum, agama, budaya dan sebagainya kelihatan semakin kritikal. Jadi soalan saya, kalau ada semakan semula, saya mohon Menteri nyatakan apakah penambahbaikan tersebut. Bagi kepala 010000 pengurusan ataupun 02000 Perpaduan Negara, saya melihat ada banyak butiran yang menyentuh tentang pembangunan masyarakat. Jadi soalan saya, dengan turunnya peruntukan 2024 bagi Perpaduan Negara atau kenaikan amat marginal bagi melaksanakan pelbagai program dan aktiviti dengan keberkesanan untuk memupuk dan mempertingkatkan aktiviti-aktiviti yang berkesan, saya mohon Menteri memperjelaskan kaedah penyaluran dan siapa yang sebenarnya akan melaksanakan program dan aktiviti yang telah diadakan. Itu yang pertama. Yang keduanya, antara fungsi butiran 02300 di bawah perhubungan masyarakat termasuk pemeliharaan antara kaum dan penganut agama dengan merancang dan menyelaras sebagai langkah. Saya mohon Menteri perincikan ke semua program spesifik untuk meningkatkan komunikasi, interaksi dan ikatan antara kaum
dan khususnya dalam program Nerusi Dialog dan juga Diskusi. Untuk Kepala 03000, program khusus saya ingin menyinggung peruntukan yang ada, yang mana kita lihat banyak perkara di sini yang menyentuh tentang perpustakaan desa, bantuan per kapita, tabika perpaduan dan sebagainya. Jadi soalan saya, Ampang mohon YB Menteri memperjelaskan keperluan bagi butiran 030100 iaitu bertugas ke luar negara dinaikkan mendadak sebanyak 10 kali ganda kepada RM1 juta. Apakah sebenarnya sasaran perpaduan dan integrasi nasional yang boleh dicapai dengan bertugas di luar negara ini? Jadi apakah lebih baik peruntukan itu disalurkan ke dalam negara memandangkan KRT dan juga SRS memerlukan lebih banyak peruntukan? Soalan kedua daripada Ampang, adakah kenaikan 13.9% bagi butiran 03000 emolumen kaki tangan kontrak kepada yang dinyatakan sebanyak 104 juta ini merupakan petanda hala 7 strategi penjawatan dan kementerian perpaduan negara, yakni pengambilan alih ramai pekerja kontrak. Jadi mohon penjelaskan YB Menteri. Yang ketiganya, peningkatan besar sebanyak 42.5% bagi putaran 030300 bantuan makanan tambahan tabika perpaduan ini apakah disebabkan pertambahan bilangan murid ataupun atas bilangan murid ini, apakah disebabkan ada pertambahan bilangan tabika perpaduan ataupun peningkatan bilangan murid. Jadi mohon YB Menteri nyatakan, sebab di Ampang kita ada 3 tabika perpaduan, iaitu Taman Mulia Jaya, Taman Dagang, Taman Seri Ampang. Apakah ketiga-tiga tabika perpaduan di Ampang juga akan mendapat kenaikan ini? Jadi sebelum saya akhiri, saya ambil kesempatan ini untuk membacakan satu ayat Quran. Sebab saya tersinggung dengan kata-kata daripada Rata Panjang tadi, iaitu Islam adalah agama perpaduan. Walaupun kita ni, saya sendiri orang Islam, walaupun mungkin ada di kalangan mengecap kita ni liberal dan sebagainya, saya ingin bacakan ayat Quran Tuan Sri Pengerusi daripada ayat Al-Hujurat ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang maksudnya kepada rakan-rakan yang bukan Islam, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah dahulu untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadi kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ini ayat Quran, tuan-tuan ahli-ahli parlimen. Saya mohon, kita orang Islam, kadang-kadang kita dalam parlimen ini macam kita lupa. Islam mengajar kita satu perkara yang lebih baik, akhlak yang mulia. Tetapi saya bagi ayat Quran ini khusus kepada kepala batas, kerana jika tidak pasti maklumat-maklumat yang ada di luar sana, selidiklah dahulu. Jangan kami juga diperaibkan. Sokong Ampang. Jadi saya harap selidik dulu, jangan pecah belahkan. Ingat, kita agama Islam adalah agama perpaduan. Ini yang kita nak tuntut dan ini yang nak kita bukan. Itu saja Tuan Tan Sri Pengerusi. Terima kasih daripada Ampang. Baik. Ya, terima kasih Ampang. Okey, tuan-tuan, saya baca detail lagi dekat sini. Semalam Lee memberi pemimpin PAS itu 24 jam lagi bagi membuktikan dakwaan yang dibuatnya hanya berhubung dakwaan kos dari keluarga DAP. Bahagian Musim Mastura hanya membisu apabila ditemui oleh wartawan di Parlimen hari ini. Dia terus membuka apabila wartawan mengasak dan menuntut jawapan dari banyak, sama ada dia akan membuat permohonan maaf kepada Lim atau tidak, berhubung dakwaan yang memandangkan tempoh masa yang lebih kata semakin suntuk. Itulah sepatutnya sebelum dia buat kenyataan sesuatu ni, dah jadi MP kepala batas kan. Kenalah selidik dahulu, jangan main sebut suka hati je. Kata ni dah lah dia doktor kan. Dah lah dia doktor, dia ada pangkat doktor lagi. Patutnya kalau ada PhD ni fikir lah kan. Okeylah. Tuan-tuan, mari kita terus menyokong kajian perbuatan Nabi Ahmad Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.